keumuman lafaz. Keumuman lafaz. La bi khususis sabab, tidak hanya kerana kekhususan sebab, kekhususan ataupun sebab yang khusus lah kalau kita terbalikkan. Ini saya terjemah satu persatu. Kekhususan sebab. Bila kita baca Quran, Allah cerita tentang ahli kitab, Allah cerita tentang orang munafik. Kita kena ambil ibrah dia untuk kita. Tak boleh baca Quran tu tengok tentang orang munafik. Ini orang munafik yang perangai macam ni. Dia nampak siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul je. Tapi dia tak letak dalam diri dia, kalaulah aku jadi macam Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh, ni cerita tentang orang kafir. Orang kafir memang macam tu, acong memang macam tu, mutu memang macam tu. Dia nampak yang lain. Dia tak nampak kafir tu mungkin dia yang ingkar kepada Allah. Cerita tentang ahli kitab. Dia tak nampak ahli kitab tu dapat kitab, dia pun dapat kitab. Jadi dalam Quran ini, lepas ni kita akan lihat Allah cerita tentang ada makanan-makanan yang kita tak ada pun. Contohnya macam kurma, zaitun, bukan makanan utama kita pun. Tapi dicerita dalam Al-Quran. Sebab pada waktu itu turun kepada orang-orang Arab. Tapi pengajaran dia untuk kita lah. Lepas ni kita nak lihat apa yang Allah keluarkan daripada hujan tadi. Macam kita dekat Perak, apa dia makanan-makanan kita, buah-buahan dia. Kena bagi contoh begitulah. Durian lah kita. Jadi kita tak bersyukur dapat durian. Orang Arab tak bersyukur dapat kurma. Lagi apa lagi selain durian? Manggis, langsat, itu semua. Jadi kita pula lihatlah makanan-makanan demikian. Baik. Tengok ayat 26. Jadi maksud kaedah ialah apa dia? Ibrah itu, pengajaran itu dikutip kerana keumuman lafaz. Kita faham secara umum. Bukan sebab yang khusus. Maksudnya ini turun tentang Yahudi. Ini cerita Yahudi, bukan cerita aku. Tak boleh faham macam tu. Dia kena ambil secara umum untuk diri dia sekali. Okey. Summa syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami yang membelah bumi itu dengan belahan yang baik. Syaqqaqna, telah membelah oleh kami. Al-arda, arda kat sini maksudnya tanah. Jadi ini pun sama juga, Allah suruh kita berfikir tentang bagaimana makanan kamu terhasil. Apa tugas kamu? Tugas kamu dua je, iaitu gemburkan tanah, lepas tu bubuh biji benih. Lepas tu siapa yang keluarkan dia? Lepas kita gembur tanah, masukkan biji benih, kita mampatkan tanah tu, macam mana dia nak keluar? Sedangkan dia tu keluar tunas je. Jadi Allah kata, biji yang kamu tanam tu, kemudian nanti syaqqaq ni maksudnya apa? Syaqqa, belah. Apa yang berlaku? Belahan apa yang berlaku? Satu, tanah tu akan terbelah. Dan yang kedua ialah biji-biji yang kita semai tu semuanya terbelah juga. Nak keluar dia punya tunas tu, biji benih. Tengok surah 6. Ayat 95. 95. Muka surat 140. Enam 95.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum tu muka surat 140. 140. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah faliqu. Falaq, kita dengar surah Al-Falaq. Kenapa surah Al-Falaq maksud Qul a'udzu birabbil falaq? Terjemahan dia ialah kalau dalam Quran, aku berlindung kepada Tuhan subuh. Tuhan pemilik subuh. Kenapa subuh dipanggil sebagai falaq? Falaq itu maksudnya terbelah. Malam bila dia gelap gelita, nanti kita akan nampak fajar sadiq. Apa berlaku fajar sadiq? Garisan putih yang melintang. Dan garisan tu makin lama jadi apa? Cuba kita perhatikan kalau tak ada kuliah ni pagi ni, tadi kita duduk luar, kita akan nampak di ufuk tu, makin lama makin dia makin putih tu makin besar. Dia cantik terbuka macam tu. Bawah atas gelap lagi tapi dia makin putih. So terbelah. Malam tu makin terbelah. Akhirnya lepas terbelah jadi apa? Jadi siang. Itu maksud falak. Jadi falik yang membelah. Allah yang membelah. Sama dengan maksud apa tadi? Syaqqa. Syaqqa pun maksud dia apa? Membelah. Satu lagi dalam surah lain nanti kita akan lihat. Surah tadilah, surah Infitar. Allah kata soda'. Soda' tu memecahkan. Soda', pecah kepala kan. Yusadda'una, pecah kepala, sakit kepala. Soda' pun pecah juga. Jadi apa yang Allah pecahkan? Allah kata Allah yang pecahkan. Dalam terjemah mafhum dia kata menumbuhkan. Tapi asal dia ialah apa dia? Allah memecahkan ataupun membelahkan al-hab. Al-hab ialah biji-bijirin. Al-hab, biji-bijirin. Contohnya apa dia? Gandum, padi. Dia terjemah biji. Kita takut biji tu kita faham biji durian. Biji durian ialah an-nawa selepas tu. Jadi dua tu. Hab dengan nawa. Jadi apa-apa proses pun, kalau yang berkaitan dengan biji ni, kalau kita nak tanam, mestilah kita kena semai. Jadi bayangkan biji durian besar tu, kalau tak berlaku belahan, kita hanya bersemai je. Siapa yang belah durian tu, keluar tunas. Ada ke petani yang buat? Ke dia menunggu je benda tu berlaku? Sekarang yelah, sekarang kami dah kahwin kan Ustaz pokok. Itu proses yang lain lah. Ni asal dia. Asal dia macam mana asal dia? Biji durian tu terbelah, akhirnya keluar apa? Tunas. Lepas tu pula kita letak dia dalam tanah. Macam ni nak keluar daripada tanah tu, Allah yang belahkan tanah. Itu maksud dia. Innallaha falikul habbi wan nawa. Kalau semua tu pun kita kena buat. Tadi air hujan. Air hujan pun kita kena buat. Kita ambil contoh mudah lah. Hari ni manusia nak kaji tentang planet Marikh. Boleh tak manusia hidup kat planet Marikh? Nak bawa tumbuhan tanam kat situ boleh hidup ke tak? Bayangkan macam tu lah. Kita lahir-lahir je kat planet Marikh. Macam mana nak makan? Buat sendiri. Itu satu benda yang Allah ajak kita berfikir. Planet yang paling dekat dengan kita, yang macam dia ada ruang untuk kita hidup. Tapi tak boleh duduk kat situ juga. Allah dah pilih bumi ni tempat yang terbaik. Tanah dia Allah jadikan dia terbelah. Biji buah-buahan dia, air awannya lengkap. Dah komplit dah. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah, dia yang membelah butir biji-biji itu dan nawa. Okey, ini satu kalimah yang penting ya. Sekali lagi, hab, apa maksud hab? Bijirin. Bijirin yang berbentuk macam apa? Yang kita panggil apa kalau dalam satu padi semua tu dipanggil apa? Yang bukan dalam tangkai tu, yang atas tu. Sebelum dia keluar tu kan dipanggil apa tu? Benda tu lah yang menjadi jenis-jenis macam tu, gandum ke, bali ke, padi ke. Kalau nawa pula, biji lah. Macam buah kurma, dia bagi contoh sini, buah kurma, biji. Kita buah apa? Buah durian ke. Kalau tak seakan-akan buah apa kurma, kita boleh pakai buah sawit ke. Kan? Palma juga, jenis-jenis palma. Okey. Buka balik tadi. Kemudian lagi satu. Soda' tu. Tengok surah 86. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-12. 86 ayat 12. Muka surat
591. Muka surat 591. Ayat tadi yang kita baca, was-sama'i zatir raja' wal ardi zatis sada'. Jumpa tak? Perkataan as-sad'i kat situ tu. Wal ardi zati as-sad'i. Tadi was-sama'i zati ar-raj'i kan? Dia tak direct sebenarnya. Ar-raj'i tadi bukan directnya hujan, tapi disebut sebagai apa dia? Yang berulang. Jadi kita faham maksud yang berulang tu ialah proses kejadian hujan. As-sada' pula Allah kata demi bumi Allah bersumpah. Wal ardi ayat 12 surah yang ke-86. Wal ardi demi bumi zatis sada' yang memiliki as-sada'. Dalam terjemahan dia kata apa? Tumbuh-tumbuhan. Sada' ni asalnya bukan maksud tumbuh-tumbuhan. Sada' ni maksudnya apa? Yang pecah, terpecah atau yang dipecahkan. Sada'. Dalam surah Al-Waqiah yusadda'una, kepala mereka sakit, tidak sakit, la yusadda'una. Orang minum arak dalam syurga nanti mereka tak pecah kepala, iaitu tak sakit kepala lah. Jadi perkataan sad dal ain tu maksudnya pecah. Jadi apa yang pecah? Bumi mengandungi yang pecah. Tu tadi biji-biji tadi. Allah pecahkan, Allah belahkan dia supaya keluar tunas. Tanah tu sendiri Allah belah dia. Jadi perkataan syaqqa, as-sada', tadi satu lagi apa dia? Falak. Itu semua yang satu makna. Jadi Allah suruh lihat lagi. Nah, sekarang kamu lihat tanaman sebelum kamu makan. Siapa yang jadikan dia terbelah macam tu? Kalau dia tak terbelah, tunggulah biji durian tu keluar tunas. Macam mana nak makan gagak durian? Tak jadi apa. Tunggulah biji padi ke apa sebagainya. Tak jadi apa. Buka surah 80 balik. Surah 80. Jadi dua maklumat ini paling penting sekali yang kamu tak mampu buat. Apa dia? Turunkan hujan. Yang kedua, membelah biji atau membelah tanah tu. Kamu boleh belah tanah, tapi kalau dia tak terbelah biji tu pun tak jadi apa. Jadi disebabkan dua proses utama inilah, fa'ambatna fiha habba. Baru Allah cerita tentang makanan-makanan tu. Lalu telah menumbuhkan oleh kami padanya atau kerananya habban. Tadi apa maksud habban? Biji kan? Tapi habban ni biji apa? Biji durian ke ataupun biji bijirin? Kita kena faham benda tu. Dia adalah jenis bijirin. Bukan, walaupun terjemah dia kata biji. Jadi maksud biji ni adalah biji-bijian yang daripada macam jagung pun termasuklah. Kan jagung dia ada satu karung tu dalam tu ada biji-biji. Padi terutamanya lah padi. Jadi pertama sekali Allah cerita tentang apa dia? Tentang bijirin ni. Sebab ini sumber yang utama. Makanan yang bukanlah kata sumber utama tu maksud kita kena hari ni doktor pun tak bagi makan nasi banyak-banyak kan? Tapi kenapa diletak yang pertama sekali? Makanan apa yang boleh kita simpan paling lama sekali? Durian boleh? Tak boleh. Kurma pun tak boleh. Yang boleh apa? Gandum boleh simpan lama. Bali boleh simpan lama. Padi-padi, bukan padi lah, beras lah. Dapat jadi padi jadi beras. Tu pokok apa? Pokok beras. Orang gelak lah. Pokok apa tu? Pokok padi. Ni makan apa? Nak makan nasi, makan beras tak? Kita makan apa? Kita makan nasi kan? Makan beras, apa makan beras? Ayam makan beras. Kita makan nasi. Jadi kenapa disebut ini dulu? Sebab inilah makanan yang kita jaga elok-elok, yang kita boleh simpan dia lama. Dia Allah letak yang first kali supaya kita berfikir. Kalau lah bukan kerana dua proses tadi, kamu tak akan dapat makanan yang utama ni, iaitu apa dia? Padi dan sebagainya. Itu namanya apa? Hab. Kalau kita faham ini, kita tanda muka surat ni kejap. Buka surah 2 ayat 261. Dua 261.
Sekali lagi saya tanya, hab maksudnya apa? Hab? Biji-bijirin, hab. Kalau kita faham ni biji-bijirin, baru kita boleh faham tadabbur untuk ayat 261. Ini off topic sikit lah, cuba nak bagi faham. 261. Surah 2 ayat 261 muka surat 44. Jumpa tak? Okey, ini cerita tentang infak. Tapi Allah guna perkataan habbah. Itu kita nak faham tu. Baik, Allah kata apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Jumpa tak ayat tu? Perumpamaan orang-orang yang dia membelanjakan harta benda mereka pada jalan Allah. Infaklah. Yunfiquna lah ialah perkataan infak. Anfaqa yunfiqu infaqan. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kita nak infak pada jalan Allah ni banyak mana? Kita ada satu amount rezeki Allah bagi bulanan ke, ataupun simpanan kita, tapi saya nak infak banyak mana? Sebab infak ni ada kaitan dengan syurga. Jadi nak infak banyak mana? Allah bagi analogi, contoh. Sebab tu Allah ni, dia nak bagi kita faham, dia bagi banyak contoh. Cikgu yang baik, dia mesti bagi apa? Contoh. Dia tak boleh ajar teori, contoh tak ada. Contoh sangat penting. Sebab tu Allah hantar Nabi sebagai contoh. Turun Quran je orang tak faham. Bukan tak faham tu maksudnya tak boleh faham. Kita kata nak faham Quran, dia faham. Tapi kena tengok contoh. Macam mana nak apply. Al-Quran begitu sifat dia. Allah memberi contoh-contoh. Kamu nak masuk syurga, Allah perintahkan infak. Berapa banyak saya nak infak? Tengok Allah bagi perumpamaan seperti sebiji. Habbah pula kalau ada tamar butah tu sebiji lah. Habbun tadi, biji-biji banyak lah. Jadi Allah kata seperti, kita pun tahu ayat ni. Seperti apa dia? Kalau kita menanam sebiji apa? Sebiji habbah tadi apa dia? Durian ke? Bukan, dia adalah bijirin. Contoh apa kalau kita kat Malaysia? Padi lah. Kalaulah kamu seperti orang yang menanam sebiji padi, lalu padi tersebut menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu menumbuhkan 100 lagi habbah. Kan? Jadi kalau begitu kita nampak habbah tu adalah biji, bukan biji durian. Kalau dikatakan biji tu biji padi, kita tanya soalan, kalau macam tu apa kaitan dengan jumlah infak? Contoh kita nak bagi berfikir. Jadi kita boleh fikir apa dia? Ada orang tanam padi banyak mana? Adakah orang tanam lagi sepokok? Kalau biji durian, boleh tak tanam sepokok? Cukup tak? Kalau nak makan sendiri, cukup tak? Orang dulu-dulu pun tanam padi pun sendiri juga. Ada beberapa petak kat depan rumah tu dia tanam. Dulu. Tapi kalau pokok durian pun sama juga. Orang tanam sendiri juga. Tapi pokok 2, sebiji 2 lah maksudnya. Tapi kalau padi adakah orang tanam sebiji je? Orang tanam mestilah paling-paling berpetak-petak lah. Kalau lagi hebat, bergelung-gelung. Banyak mana yang dia nakkan hasil, kena tanam lagi banyak. Jadi sebab tu Allah guna perumpamaan apa dia? Habbah. Habbahnya apa dia? Bijirin. Jadi petani tak mungkin tanam satu biji. Jadi Allah suruh fikir. Tengok ayat ni. Kalau kamu nak infak, jadi seperti petani. Petani ada tanam sebiji? Tak. Petani akan tanam sebanyaknya. Jadi begitulah kita nak infak. Berapa banyak kita nak infak untuk agama Allah? Macam petani lah. Berapa petak kita ada dengan kadar kita. Ada serelung, tanamlah serelung. Kalau dia ada sepetak, petak je lah. Tengok kadar kita. Dia ada serelung, tanam sepetak. Dapat apa? Rugi tak dia? Dia ada serelung tanah, tapi dia tanam 1 petak. Kan rugi. Itu habbah. Kalau kita baca terjemahan, kalau dia kata situ sebutir biji, mungkin kita faham biji ya, biji durian ke apa ke. Bukan macam tu. Dia adalah biji apa? Bijirin. Okey. Balik surah Abasa tadi. Ayat yang ke-28. Selepas Allah cerita tentang biji-bijirin yang menjadi makanan ruji kamu, yang kamu boleh simpan lama, tak rosak, tu diletak susun first kali. Kamu dapat tu kerana dialah yang telah menurunkan
air dari hujan dan dia membelahkan bumi itu untuk menumbuhkan tanam-tanaman. Kemudian Allah cerita apa lagi? Wa inaban wa qadba, dan inab. Inab tu apa inab? Anggur-anggur. Tu kita kata tadi, anggur ni kita tanam tak anggur? Kalau kita dekat Malaysia ni sikit lah. Dekat mana tanah anggur? Perlis ada satu ladang anggur. Perak pun ada juga kan? Tapi adakah menjadi sumber utama kita boleh tanam anggur? Tak berapa sesuai lah. Jadi ibrah, apa yang macam anggur yang kita boleh tanam? Buah yang dia keluar macam tu. Kalau kita tak terfikir pun tak apalah. Yang penting anggur tu kita boleh makan walaupun kita import. Anggur semua import kan? Yang kita makan kebanyakannya adalah import. Sekarang ada anggur apa tu, harga dia 100 lebih. Sikit je. Muscat apa? Pernah makan tuan? Agak anggur muscat. Muscat ke apa nak sebut? Lupa dah. Muscat ke muscat? Besar ada rangung lah. Tapi sikit je, tak sampai sekilo pun. 150 harga dia. Allah bagi rezeki ada orang mampu makan. Memang sedap. Rangung sangat. Pergi dekat apa nama? Dekat Pekan Lama tu ada orang jual. Jadi inab iaitu anggur. Ada anggur yang panjang, ada anggur warna merah, ada anggur warna hitam, ada anggur warna hijau. Hijau rasa dia macam mana? Masam sikit lah. Yang merah manis. Ada yang bulat, yang lonjong tu, yang Mesir tu rangup. Tapi sumbernya daripada mana tadi? Air yang sama je. Air yang sama tapi keluarnya buah-buahannya pelbagai rasa dia. Wa qadbah, dan juga sayur-sayuran. Qadbah tu sayur-sayuran. Termasuklah macam kita tanam yang dalam tanah, keluar rumput dekat atas, keluar daun dia dekat atas. Macam apa tu? Lobak. Itu semua qadbah lah tu. Bawang ke. Ataupun sayur secara umum. Jadi kita makan daun-daun dia. Kemudian wazaitunan, dan melalui dua proses tadi itu Allah juga tumbuhkan buah zaitun. Zaitun kita tak tanamlah secara komersial. Kalau komersial jadi mahal lah kan, tak sesuai dengan suhu kita. Wa nakhla, dan kurma. Adalah sebatang dua kurma dekat kadang masjid-masjid tanam kurma. Nampak Arab sikit. Kat Kelantan ada kot kan ladang kurma. Tapi ini semua kalau orang Arab nampak macam mana? Clear tak? Orang Arab baca kurma, memang dia nampak clear lah. Anggur. Jadi kita ambil kaedah dia macam mana? Al-ibrah bi umumil lafzi. Kita macam mana? Pokok durian. Wahada'iqa tu. Wahada'iqa gulba, dan kebun-kebun yang lebat. Hada'iq jamak kepada hadiqah. Iaitu apa dia? Kebun-kebun. Gulba yang lebat. Jadi kita masuk pokok ladang apa? Pokok durian, pokok rambutan, pokok langsat. Cuba waktu dia berbuah, macam mana perasaan kita? Oh, seronok. Jadi buah tu kita makan, kita rasa buah-buahan yang kita makan, mangga, durian, dia mendatangkan apa? Keseronokan. Betul tak? Makan buah ni memang seronok. Sebab tu disebut sebagai fakihah. Wa fakihah. Fakihah tu maksudnya buah kan? Orang yang bergembira panggil fakihun. Cuba tengok surah 36. Ayat 55. 36, 55. 444.
Tengok Allah kata tentang ahli syurga, inna ashabal jannati liyawma fi syughulin fakihun. Tadi buah apa? Buah fakihah. Dia ada sama perkataan dia, fa kaf dengan ha. Ahli syurga Allah kata, mereka itu fakihun, orang-orang yang gembira, bersenang lenang, bergembira. Buah-buahan disebut fakihah. Sebab apa? Kalau makan buah ni memang menyeronokkan. Makan buah mangga, manis tu. Kalau kajian doktor mungkinlah ada hormon. Hormon apa? Hormon yang gembira tu. Endorfin. Apa? Ini merangsang hormon. Itu kalau kajian lanjutlah. Tak apalah, yang penting bahasa Arab cantik bahasa dia. Fakihah tu apa dia? Buah-buahan yang ada kaitan dengan apa? Gembira. Kamu makan buah, kamu rasa gembira. Tengok musim durian berlaku macam mana. Tengok masa kita makan durian ramai-ramai. Masa PKP dulu makan durian jadi isu. Kau seronok makan durian. Sebab dia fakihah. Menggembirakan. Kan tu nikmat tu. Cuma makan buah durian ni yang jadi kesan sedih. Best tak macam tu? Jadikan makan buah durian tu jadi dia sedih. Tak best. Buah durian tu dia cili ke, rasa pedas? Tak. Dia manis, menggembirakan. Memang benda-benda makan manis. Orang kalau ni sekarang perempuan ke, siapalah stres, dia ambil coklat, dia makan. Nak gembirakan hati dia. Sebab dia boleh merangsang dia punya kegembiraan. Jadi buah-buahan, dalam buah tu Allah jadikan gula dia yang jadikan kita gembira makan. Wa abba, sikit lagi, ayat 31. Wa abba, abba tu rumput-rumput. Abba, rumput-rumput. Mataan, yang mana rumput itu dan semua yang tadi itu mataan. Allah jadikannya sebagai kesenangan. Lakum, bagi kamu. Wali'an amikum, dan kepada haiwan-haiwan ternak bagi